Hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tentang vektor in architecture. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Naziatul Kimia binti Man Ishak. Nombor pendaftaran 0920F 2018. Okey, sebelum kita masuk ke lebih topik yang dalam dia, first kita kena tahu dulu apa itu pengenalan dia, apa itu vektor dan tata tanda vektor tersebut. Pengenalan vektor merupakan suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Secara geometri, suatu vektor itu digambarkan oleh suatu tempiring garis, iaitu suatu garis lurus yang menghubung dua titik dengan suatu tanda arah dipanggil tempiring garis berarah. Susah sebut tersasul, maafkan saya. Panjang tempiring garis berarah itu mewakili magnitude, manakala arahnya mewakili arah vektor itu. Halaju, pecutan dan daya merupakan suatu contoh vektor yang kuantitinya mempunyai magnitude dan arah. Tata tanda vektor tersebut adalah vektor yang bermula dari titik P dan berakhir di titik Q dinamakan vektor PQ. Dan begitulah sebaliknya sekiranya bermula dari titik Q dan berakhir di titik P dinamakan sebagai vektor QP. Dan Assalamualaikum, nama saya Nur Sabrina Naziha binti Muhammad Fazil. Nombor matrik saya 09 DEP 20F 2013. Hari ini saya akan menerangkan aplikasi vektor terhadap seni bina. Okey, sebagai seorang arkitek, ia akan merancang cara struktur itu kelihatan. Arkitek juga mesti memahami kekuatan dan beban yang bertindak ke atas struktur tersebut. Vektor yang mempunyai titik permulaan, magnitude dan arah membolehkan arkitek menentukan daya dan beban tersebut. Seorang arkitek boleh menggunakan fungsi trigonometri untuk bekerja dengan vektor untuk mengira daya dan beban. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan fungsi sinus dan cosine untuk menentukan komponen vektor jika anda menyatakan istilah sudut yang terbentuk berbanding paksi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Yasmin Fanafiza, designer dari kelas DEP 1A yang bernombor 09 DEP 20F 2010. Saya akan menerangkan tentang lukisan arkitek dan juga penyelesaian masalah tersebut. Lukisan arkitek adalah satu lukisan asas sesuatu struktur yang menerangkan tentang bagaimana projek tersebut akan dibina dan dihasilkan. Ia juga mengandungi pandangan terperinci seperti pelan lantai, keratan, saiz, ukuran skala dan lain-lain perkara yang berkaitan. Lukisan arkitek perlulah lebih lengkap daripada lukisan struktur. Seterusnya, skala yang kita perlu untuk lukis lukisan arkitek. Lukisan yang dilukis dalam nisbah tertentu agar berkadaran sama dan tepat untuk menggambarkan objek atau tempat sebenar. Skala yang beza digunakan bagi setiap set lukisan yang beza. Sebagai contoh, pelan tapak dilukis dengan menggunakan nisbah 1:200, manakala pelan susuk atur dilukis menggunakan nisbah 1:50. Lukisan butiran pula dilukis dengan nisbah 1:25. Kandungan yang terdapat di dalam lukisan arkitek adalah lukisan pelan lokasi, lukisan pelan tapak, lukisan pelan lantai mengikut aras atau tingkat, lukisan pelan bumbung, lukisan pandangan, lukisan keratan, lukisan butiran ataupun terperinci. Saiz lukisan untuk vektor arkitek ini adalah ia mempunyai dua standard yang beza. Lukisan perlulah diberi skala yang bersesuaian agar ruang kertas lukisan dapat digunakan sepenuhnya tanpa ada pembaziran. Masalah yang akan berlaku sekiranya lukisan tersebut tidak dapat difahami adalah ianya akan memberi impak yang besar kepada kontraktor kerana jika lukisan salah, maka maklumat yang disampaikan juga salah.
Pelaksanaan kerja tapak pembina juga tidak mengikuti kontrak yang ditetapkan. Ianya juga akan menyebabkan kegagalan fungsi bangunan. Kos projek akan meningkat dan kegagalan mendapatkan kelulusan daripada pihak tertentu. Untuk mengatasi masalah lukisan tidak dapat difahami, perkara yang perlu dititik beratkan dalam sewaktu kita melukis lukisan arkitek adalah kita perlulah menentukan beberapa tingkat yang diperlukan dalam lukisan tersebut. Memastikan ketinggian bagi setiap tingkat tersebut adalah sama. Kawasan yang berkaitan dengan reka bentuk struktur itu adalah benar dan tepat. Saiz tiang dan rasuk juga adalah sama dan juga tepat. Grade dan jarak antara grade yang terlibat. Bangunan asal dan bangunan baharu yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Itu saja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, sebagai pelajar, anda mungkin bertanya betapa pentingnya matematik ini dalam seni bina. Tetapi anda juga akan dapat lihat betapa pentingnya matematik digunakan bagi pelajar-pelajar di universiti. Untuk juga anda berminat dalam kerjaya seni bina, bermaksud anda telah berminat dengan matematik. Jadi, jika anda berminat dalam kerjaya seni bina, bermaksud anda telah berminat dengan matematik. Jadi, anda... Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ungku Syazliana Alia binti Ungku Jamaluddin Shah, nombor matrik 09 DEP 20F 2011. Saya ingin menerangkan tentang Q dan A, iaitu soalan penjelasan tentang vektor. Apakah perbezaan antara vektor dan skala? Kuantiti skala memberi anda idea tentang berapa banyak objek yang ada, tetapi kuantiti vektor memberi anda petunjuk tentang berapa banyak objek yang ada dan juga arah. Oleh itu, perbezaan utama antara kedua-dua kuantiti ini adalah berkaitan dengan arah, iaitu skala tidak mempunyai arah tetapi vektor mempunyai arah. Soalan yang seterusnya, mengapakah vektor itu sangat penting dalam arkitek? Matematik menjadikan reka bentuk bangunan lebih selamat dan tepat. Trigonometri ini iaitu vektor sangat penting untuk seni bina kerana ia membolehkan arkitek mengira jarak dan daya berkaitan unsur pembenjuru. Dari 6 fungsi trigonometri asas, sinus, kosinus dan tangen adalah yang paling penting untuk seni bina kerana ia membolehkan arkitek dengan mudah mencari nilai yang berlawanan dan bersebelahan yang berkaitan dengan sudut atau hipotenus dan untuk menukar vektor perpenjuru menjadi vektor mendatar dan menegak. Yang seterusnya, apakah itu unit vektor? Satu vektor unit adalah vektor dengan magnitud 1 unit. Vektor unit sering ditulis dengan topi di atas huruf, contohnya A. Vektor unit sepanjang arah vektor A ditarifkan sebagai A bahagi dengan A, khususnya pada sistem koordinat Cartesian. Vektor unit di sepanjang X, Y dan Z paksi ditulis sebagai I, J dan K masing-masing. Menggunakan vektor unit ini, vektor dalam sistem koordinat Cartesian 3 dimensi boleh ditulis sebagai satu jumlah 3 vektor di sepanjang X, Y dan Z arah. Ini dilakukan dengan mengambil komponen vektor bersama X, Y dan Z paksi dan mengendalikan setiap komponen oleh vektor unit paksi yang sepadan. Apakah definisi vektor? Satu vektor adalah kuantiti dengan kedua-dua magnitud, saiz dan arah. Secara geometri, vektor boleh diwakili oleh segmen garis yang diarahkan yang arahnya menunjukkan arah vektor dan panjangnya berkadaran dengan magnitud vektor. Soalan yang seterusnya, apakah teori struktur asas? Selain merancang secara struktur kelihatan, arkitek mesti memahami kekuatan dan beban yang bertindak ke atas struktur tersebut. Vektor yang mempunyai titik permulaan, magnitud dan arah membolehkan anda menentukan daya dan beban tersebut. Seorang arkitek boleh menggunakan fungsi trigonometri untuk bekerja dengan vektor dan mengira beban dan daya. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan fungsi sinus dan kosinus menentukan komponen vektor jika anda menyatakan istilah sudut yang terbentuk berbanding paksi. Sekian, terima kasih.